Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita biologi, iaitu mengenai sokongan dan pergerakan dalam manusia dan haiwan. Sebenarnya kamu ketahuilah bahawa pada bab ini kita akan pelajari mengenai jenis rangka, sistem otot rangka manusia, mekanisme pergerakan dan juga isu kesihatan berkaitan dengan sistem otot rangka manusia. Okey, pertama sekali kita pergi kepada basic sekali, iaitu jenis rangka. Okey, sebenarnya haiwan ni dia mempunyai sistem rangka yang berlainan, ya. Tak sama. Bukan semuanya mempunyai tulang dalam badan dia. Sebab apa? Sebab ada tiga jenis sistem rangka. Iaitu yang pertama kamu tengok, okey, rangka dalam. Maksudnya rangka tu berada dalam badan dia. Jadi semua vertebrata termasuk manusia mempunyai rangka dalam yang terdiri daripada tulang dan rawan. Okey, tulang rawan ni ya tulang yang lembut lah. Kan? Dia bukanlah tulang sebenar, tapi dia contohnya pada telinga kita ni kan. Dia keras kan, tapi dia boleh dibengkok-bengkokkan seperti istilah elastik. Jadi kebanyakan ataupun kesemuanya, bukan kebanyakan ni, semuanya kan, haiwan yang vertebrata ni, maksudnya bertulang belakang, mempunyai rangka dalam. Rangka luar biasanya kamu tengok pada haiwan-haiwan yang mana bercengkerang, dia rangka dalam tu dah cukup keras untuk dia menampung berat badan. Rangka dia kan, rangka luar dia ni. Okey, sesetengah invertebrata ni maksudnya haiwan yang tidak bertulang belakang, mempunyai struktur luar yang keras yang diperbuat daripada chitin ataupun kitin, atau cengkerang yang diperbuat daripada kalsium karbonat. Okey, dia sama ada dua lah, sama ada kitin ataupun kalsium karbonat. Struktur ini bersifat kalis air yang dapat menghalang kehilangan air. Contohnya kamu tengok badan belalang, terutamanya dekat kaki yang belakang ni, kamu dapat tengok dengan jelas lah bahawa struktur luar dia ni keras, boleh jadi tulang kepada dia kan. Okey, yang last kali iaitu rangka hidrostatik. Okey, terdapat pada invertebrata yang berbadan lembut, badannya mempunyai bendali yang memberi bentuk dan sokongan badannya, dan menyokong badannya. Okey, sokongan badan dibantu oleh tekanan hidrostatik, bendali yang dikenakan pada dinding badan. Contohnya ulat beluncas. Okey, jadi kita kena tengok dulu apakah keperluan rangka pada manusia dan haiwan. Kenapa kita memerlukan rangka? Okey, pertama sekali untuk menyediakan permukaan bagi perlekatan otot dan sendi untuk pergerakan. Jadi otot kita ni dia perlukan lekatan, dia perlu tempat untuk dia sangkut. Jadi tulang-tulang inilah tempat dia melekat, yang mana disebabkan ada lekatan itulah otot-otot ni dapat digerakkan. Haiwan dan manusia perlu bergerak bagi inilah mencari pasangan untuk membiak, mencari makanan, mencari perlindungan daripada persekitaran yang buruk, atau melindungi diri daripada pemangsa. Okey, kemudian tulang-tulang juga melindungi organ dalaman seperti otak. Jadi otak ni kan dia dalam tengkorak, dan tengkorak tu adalah tulang yang kuat. Jadi bila mana organ-organ seperti otak ni, paru dan jantung ni, mereka biasanya mereka berada dalam tulang kan. Mereka berada dalam lindungan tulang. Contoh macam paru ni dia ada tulang rusuk yang mana melindungi daripada contohnya tertekan ke kan, ataupun dilanggar oleh apa-apa, masih ada tulang rusuk untuk melindungi organ paru.
Memberi sokongan dan bentuk badan. Contoh seperti mana kita tengok ni lah, tangan kita, jari-jari kita ni kan. Dia dibina daripada tulang-tulang kan. Yang mana dalam jari kita ada tulang. Jadi yang membalut tulang tu adalah otot-otot lah. Jadi disebabkan tulang tu lah, maka bentuk badan kan, dapat dibentuk kan. Okey, sumsum tulang menghasilkan sel darah merah. Jadi ini tujuannya lah kan. Antara pentingnya sumsum tulang ni sebab apa? Sebab sumsum tulang ni lah yang menghasilkan sel darah merah kan. Tanpa sumsum tulang ni sel darah merah tak dihasilkan, tak boleh dihasilkan. Dan juga tulang ni tempat menyimpan garam mineral sepertinya kalsium dan juga fosforus. Okey, sistem otot rangka manusia. Okey, sistem rangka merupakan satu rangkaian tulang yang berfungsi untuk menyokong dan melindungi beberapa organ yang lembut pada tubuh badan kita. Jadi dia adalah rangkaian tulang-tulang kan. Tulang bermula pada tulang tengkorak, kemudian tulang belakang, bercantum lagi dengan tulang rusuk. Lepas tu ada lagi tulang pinggul. Tulang pinggul tu bercantum lagi dengan tulang di bahagian peha, kemudian lutut, kemudian seterusnya lah sampai ke ibu jari kaki kita. Okay, sistem rangka biasanya terdiri daripada tulang, otot, ligamen dan juga tendon. Okey, ini sistem rangka. Okey, terdapat kira-kira 206 tulang kan dalam badan manusia dewasa yang normal. Jadi yang normal kita ada 206 tulang. 206 tulang. Okey, tulang-tulang ini mempunyai lapisan luaran yang kuat, keras, tebal dan bahagian tengahnya berongga yang mengandungi sumsum. Jadi tulang ni sebenarnya kan, di bahagian tengah dia tu sebenarnya berongga, ada lubang kan, ada lubang dan lubang tu berongga kan. Maksudnya dia bukanlah tulang yang padat. Okay. Sistem rangka manusia terdiri daripada rangka paksi dan juga rangka appendage. Okey, paksi ni apa dia? Bermula kamu tengok tengkorak tu kan, kemudian tulang belakang kan, kemudian ada tulang rusuk kan, tulang rusuk. Okey, jadi ini adalah kita panggil dia rangka paksi. Tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, dan di tengah-tengah ni kita panggil dia sternum. Tulang rusuk tu kan, di bahagian depan, pandangan depan ni, di sini kita panggil ni. Yang ni adalah sternum kan, sternum. Okey. Jadi itu adalah tulang paksi. Bagaimana pula dengan tulang appendage? Appendage ni yang bercantum bahagian tepi sini dengan tulang rusuk ni membentuk bahu tu, kemudian pergi sampailah ke jari jemari kita. Itu kita panggil dia appendage. Begitu juga dengan bawah di bahagian kaki ni yang bercantum dengan tulang pinggul tu, turun ke bawah sampai ke ibu jari kaki kita, dan jari-jari yang lain itu adalah kita panggil appendage. Okey, Assalamualaikum. So hari ni kita akan sambung lagi, iaitu struktur komponen-komponen sistem rangka manusia. Jadi disebabkan kamu pelajar biologi, kamu kena ingatlah nama-nama tulang ni. Bermula dari atas ni kita panggil dia ni cranium. Di bahagian atas ni kita panggil dia cranium. Di tengkorak tu, di atas ni kita panggil cranium. Kemudian kita ada tulang muka. Di bahagian dada ni, depan ni, kita panggil dia clavicle. Kemudian scapula. Scapula ni yang dekat, kalau kamu tengok dia macam tulang kipas tu. Kita panggil dia scapula. Okey, dekat kamu punya tangan bermula dengan humerus. Ni bahagian atasnya humerus. Kemudian kita ada radius, ulna. Dia bersambung dengan carpus, metacarpus dan juga phalanx. Okey.
Itu adalah di bahagian atas. Okey, kalau di kita punya bahagian dada ni ada tulang rusuk. Kita panggil dia tulang rusuk lah, ribs. Kemudian ada vertebra thorax. Kemudian ada sternum. Sternum ni di bahagian tengah-tengah ni ya. Di bahagian tengah-tengah. Okey, vertebra ni sebenarnya dia tulang belakang. Di bahagian thorax ni kita panggil vertebra thorax. Vertebra lumbar. Lumbar ni bahagian dekat kamu punya abdomen tu lah. Kemudian dia akan turun sampai kepada sacrum. Tulang belakang tu dekat sacrum. Nanti kita akan tengok dengan lebih jelas. Okey, ni pinggul. Terdiri daripada apa? Tulang pelvis lah. Lengkungan pelvis. Okey, selepas tu yang bercantum dengan pelvis tu ada femur. Femur kita punya peha lah, tulang peha, femur. Kemudian kepala lutut kita panggil dia patella. Kemudian di bahagian depan tu keting kita ni kita panggil dia tibia. Di bahagian belakangnya fibula. Kemudian dia bersambung dengan tarsus, metatarsus dan juga phalanx. Phalanx ni kita punya jari-jari tu lah. Okey, di bahagian bawah ni bermula dengan femur sampailah ke phalanx, kita panggil dia tulang kaki lah. Kemudian kita ada kalau belah sini rangka paksi. Rangka paksi ni bermula tengkorak dengan tulang belakang. Itu rangka paksi. Okey, kemudian kamu tengok pula. Okey, rangka paksi tengkorak dengan dia punya tulang belakang. Lengkungan pectoral adalah sebenarnya dia termasuk sekali dengan appendage lah, rangka appendage. Okay, kita ada rangka paksi ke tengkorak dengan tulang belakang. Kemudian rangka appendage ni di bahagian start tangan ni ke hujung ni bermula dengan scapula sampai ke phalanx. Kalau yang ni lengkungan pelvis dia sampai ke phalanx. Jadi kamu dapat tengok bahawa dalam rangka appendage ni ada tulang di bahagian kaki dan tulang-tulang di bahagian lengan dan juga lengkungan pectoral. Jadi tiga-tiga ni dia tergolong di bawah appendage. Okey, kemudian kita pergi kepada turus vertebra. Turus vertebra ni adalah bahagian-bahagian dalam tulang belakang. Bahagian-bahagian dalam tulang belakang. Okey, turus vertebra ni atau tulang belakang terdiri pada 33 tulang kecil. Yang mana kamu tengok, kalau kita tengok gambar yang sebelah ada ni, ni adalah tulang belakang Ni tulang belakang kita. Jadi ni normal memang dia kena bengkok lah macam ni. Untuk menyokong berat badan kita lah. Berat di bahagian kepala kita ke bawah. Okey, turus vertebra atau tulang belakang terdiri daripada 33 tulang kecil yang dikenali sebagai vertebra. Setiap tulang-tulang ni kita panggil dia vertebra. Apa dia? Tulang-tulang tu yang ni. Ni vertebra 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke atas. Ini vertebra lah. Okey, vertebra ni dia terbahagi kepada beberapa lah. Kita ada vertebra sacrum, vertebra lumbar, vertebra thorax, vertebra di bahagian atas, vertebra cervix. Okey, jadi dalam bahagian ni kita nak tengok satu dia ni. Inilah struktur yang mana setiap vertebra ada. Iaitu dia ada cuaran spina, memanjang ke belakang dan menyediakan permukaan untuk pelekatan otot. Ini bahagian belakang kan. Kemudian muka sendi. Dia muka sendi ada sendi untuk rusuk. Dan juga kita tengok sini ada centrum. Ini bahagian tengahnya, centrum. Okey, kemudian kita ada lagi bahagian-bahagian lain. Okey, di tengah-tengah ni yang bulat ni kamu nampak ni, dia adalah salur saraf. Jadi sebenarnya dalam tulang belakang tu sebenarnya ada saraf. Ada laluan saraf ya. Ni salur saraf. Okey, bahagian berongga yang berterusan sepanjang turus vertebra untuk menempatkan saraf tunjang. Jadi sangat pentinglah struktur
saraf tunjang ni sebab apa? Ia menempatkan salur, kan? Salur saraf. Okey, cuaran melintang, okey, menyediakan permukaan untuk pelekatan otot. Okey, ini cuaran melintang kita panggil dia, ya. Yang atas ni cuaran spina. Okey, ada lengkuk saraf. Di mana sini? Lengkuk saraf mengelilingi salur saraf untuk melindungi saraf tunjang. Okey, kamu nampaknya ni lengkuk saraf ni. Memang ada kegunaan dia untuk mengelilingi saraf tunjang tu lah. Okey, kalau kamu perhatikan sini, ini adalah sebenarnya yang bulat-bulat ni ialah muka sendi, tempat pelekatan antara tulang lah. So ada antara tulang belakang ni dia ada tempat melekatnya tulang rusuk, kan? Tulang rusuk akan melekat di sini. Okey, jadi di sini kamu dah tahulah bahawa bagaimana bentuk tulang belakang. Okay, jadi kita tengok satu persatu pula lah dia punya macam mana kedudukan dia lah, macam mana kedudukan tulang itu sendiri. Okey, terdapat 5 jenis vertebra dalam turus vertebra, iaitu kita panggil dia vertebra cervix, vertebra thorax, vertebra lumbar, vertebra sacrum dan vertebra caudal. Okey, caudal. Okey, kita ada cervix dia ada 7, thorax ada 12, vertebra lumbar ada 5, sacrum ada 5 dan kemudian vertebra caudal ada 4. Okey. Yang kamu tengok ni, okey, di setiap vertebra ni dia bukannya semua sama, ya. Yang kita tengok tadi itu adalah secara generalnya macam tu bentuk dia. Dia mesti ada cuaran, kena ada lubang di tengah-tengahnya, salur saraf. Secara generalnya semua macam tu. Tapi kalau kita tengok di setiap vertebra ni, dia ada bentuk-bentuk yang tertentu. Okey, kalau kamu tengok di bahagian atas sekali, kita ada vertebra axis lah. Ni bahasa Melayu axis. Ni bahasa Inggeris lah, axis. Dia ada cuaran spina, kemudian cuaran odontoid. Okey, jadi apa fungsi odontoid ni? Kamu tengok ni, inilah tempat melekatnya atau bersambungnya otak. Dia tengkorak tu akan sangkut di sini. Okey. Kemudian di belakangnya, di bahagian yang sebelah sini, kamu sebelah sini. Sebenarnya ini dia punya ni. Dia macam tu, pusing gini, kamu pusing pula sini. Okey, jadi ini cuaran spina, ada cuaran saraf, cuaran melintang, dan dia ada muka sendi macam ni, dan dia ada cuaran odontoid. Ini di bahagian vertebra axis. Okey, kemudian dia ada vertebra atlas. Selepas vertebra axis yang atas sekali, dia ada cuaran atlas. Okey, yang atas sekali cuaran vertebra atlas, kemudian ada vertebra axis. Okey, kalau kamu tengok ni cuaran spinanya macam mana bentuknya. Okey, macam dah tak ada, sebab kat sini dah tak perlukan sangat pelekatan otot lah, kan. Okey, kemudian salur sarafnya semakin besar, foramen melintang. Okey, muka sendi pun sini kecil sikit, dan cuaran melintang. Okey, kamu boleh bandingkan dengan bila mana dia dah turun ke bawah, bentuk dia macam ni. Dia ada sentrum, dia ada foramen melintang, lengkuk sarafnya, tapi ni makin besar lah, besar. Kemudian ada salur saraf, ada muka sendinya, kan. Bila mana dah turun lagi ke bawah, okey, kita panggil dia vertebra thorax. Vertebra thorax ni, kalau kamu tengok, dia lebih kurang macam yang kita belajar awal-awal tadilah. Kenapa? Sebab apa? Dia tengok yang ni, sebab thorax ni antara vertebra yang paling banyak sekali lah, iaitu ada 12
12 unit vertebra thorax. Jadi ini adalah secara generalnya bentuk dia macam inilah. Itu vertebra thorax. Okey, kita sambung sikit lagi. Yang mana kamu akan dapat tengok ni tulang belakang kita ni tulang belakang. Okey, kamu akan dapat tengok bahawa setiap vertebra ni dia ada 5 vertebra semuanya. Vertebra bermula dengan sini cervix, thorax, kemudian lumbar, kemudian ada vertebra sacrum, vertebra caudal. Setiap vertebra ni dia mempunyai bentuk yang khusus, kan, tersendirilah. Maksudnya setiap vertebra ni dia mempunyai bentuk dia yang tak sama dengan vertebra yang sebelumnya atau selepasnya. Okey, tapi dia ada sifat yang umum lah, kan. Sifat yang umum contohnya dia ada cuaran melintang, ada salur saraf, semua ada salur saraf, semua ada sentrum, semua ada muka sendi, semua ada lengkuk saraf, semua tu ada. Jadi kamu boleh perhatikanlah bentuk-bentuk dia ni. Dan biasa soalan dia tunjuk kamu gambar ni, kamu dah tahu dah lah ini vertebra apa, ni thorax. Kalau macam bentuk macam ni apa dia? Ni lumbar. Jadi kamu kena hafal bentuk-bentuk dia ni untuk dan bila mana dia tanya, dia tunjuk bentuk ni, kamu tahu ini adalah lumbar. Okey, kalau macam sentrum, ini dah di bahagian pinggul kita, di bahagian bontot ni, kan, di mana bahagian punggung tu ada, kamu akan dapat tengok inilah bentuknya vertebranya, yang mana kamu akan dapat tengok ada permukaan sendi, liang-liang yang dilalui oleh saraf dan salur darah. Ada lubang-lubang ni, ini adalah liang, kita tak panggil lubang, ni liang. Okey, vertebra sacrum dan juga vertebra caudal. Caudal ni ada 4 semuanya. 1, 2, 3, 4. Okey. Kemudian apa yang kamu dapat tengok di sini adalah setiap vertebra ni dia mempunyai bentuknya yang tersendiri. Vertebra tu dengan bentuk yang sendiri, yang mana dia tak sama antara satu sama lain. Antara vertebra ni dengan vertebra ni dia tak sama dari segi struktur. Jadi ia memudahkan kamulah untuk menghafal. Kalau macam ada ni tepi ni panjang sikit, kan, kita panggil dia lumbar. Kalau ni pendek, dia lebih pendek berbanding yang ni, cuaran dia ni, kan, cuaran melintang dia. Jadi di situlah kamu dapat mengingati satu persatu vertebra. Okey, kita akan pergi lebih spesifik mengenai penerangan mengenai setiap vertebra ni. Di antara 7 vertebra cervix, vertebra cervix pertama yang dikenali sebagai vertebra sebagai atlas, dan vertebra cervix kedua yang dikenali sebagai axis mempunyai struktur berbeza dengan vertebra cervix yang lain. Jadi dia dua yang pertama ni dia agak berbeza lah. Dua yang pertama ni dia agak berbeza daripada vertebra cervix yang bawah-bawah dia. Sebab apa? Sebab di sini dah ada pelekatan atau tempat tengkorak melekat. Kamu tengok ni, kan, dia adanya cuaran ni yang memegang memegang tengkuk kita, yang memegang tengkorak supaya kepala kita boleh pusing kiri dan kanan, sebabnya adanya cuaran odontoid. Dan yang memegang tengkorak pula yang vertebra atlas yang berada di atas vertebra axis. Ni vertebra axis dia duduk bawah yang kedua, tapi atas dia terdapatnya vertebra atlas. Okey, di sini tempat lekatan tengkorak. Jadi dengan adanya cuaran odontoid ini membolehkan kita boleh pusing kiri, boleh pusing ke kanan kepala kita, kan. Okey, persendian di antara vertebra atlas dan axis ditunjukkan dalam 14.5. Okey, cakera rawan terletak di antara vertebra yang bertindak untuk mengurangkan geseran semasa pergerakan dan menyerap hentakan. Okey, jadi kamu tengok ni lah, setiap
pertemuan sendi-sendi ni, tulang antara tulang ni, dia akan ada cakera rawan. Sebab apa? Bila mana tulang bertemu tulang, kita akan rasa sakit kalau tak ada rawan ni, cakera rawan ni. Okey. Apa lagi yang saya patut tunjuk kepada kamu? Okey, di sini ada lengkuk saraf, di sinilah tempat laluan saraf, ligamen yang membolehkan putaran seperti menggeleng kepala. Okey, di sini ada ligamen. Kemudian persendian dengan tengkorak yang membolehkan kita mengangguk kepala. Yang ni. Ni persendian kita boleh angguk kepala sebabnya adanya sendi, dan di sinilah tempat lekatan tengkorak. Okey, walaupun kesemuanya vertebra mempunyai struktur arm yang sama, namun terdapat sedikit perbezaan di antara vertebra-vertebra tersebut. Okey, jadi apakah persamaan antara vertebra-vertebra ni? Pertama sekali, dia semuanya mempunyai struktur-struktur ni, iaitu cuaran spina, ada muka sendi, ada sentrum, ada lengkuk saraf, cuaran melintang dan salur saraf. Semua ni terdapat pada setiap vertebra. Tetapi dia ada perbezaan antara vertebra ni. Okey, apa perbezaannya? Okey, mempunyai